Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusmawati binti Abdullah, Pegambela, Pengacara, Pensyar'i dan juga mediator. Setelah ditugaskan oleh Puan Asmida untuk membuat satu pembentangan atau perkongsian berkenaan dengan perbicaraan di Mahkamah Syariah. Baik, sebelum kita mulakan kita punya perkongsian pada hari ini, mari kita sama-sama melihat apa itu perbicaraan. Perbicaraan ialah satu proses pengumpulan fakta sebelum sesuatu keputusan dibuat oleh hakim. Selalunya ia melibatkan dua pihak iaitu plaintiff dan defendant. Kadang-kadang ia melibatkan dua defendant atau lebih dan melibatkan saksi sekitar 5 hingga 10 orang. Baik, seterusnya apakah yang perlu dilakukan sebelum perbicaraan? Ada beberapa perkara yang perlu kita lakukan ataupun kita perlu pastikan. Pertamanya adalah kita perlu sempurnakan penyampaian pleading, sama ada melalui penyampaian ke diri ataupun penyampaian ganti melalui iklan atau tampalan. Seterusnya, biasanya peguam akan melengkapkan pleading. Maknanya, mesti filekan segala pleading di mahkamah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pendaftar mahkamah. Bermula daripada pembelaan dan tuntutan balas jika sekiranya ada. Dan kemudiannya peguam plaintiff akan memfailkan jawapan kepada pembelaan dan pembelaan kepada tuntutan balas. Baik, jika sekiranya pleading-pleading ini lengkap, maka mahkamah akan tetapkan terus kepada proses pengurusan kes. Baik, dalam proses pengurusan kes setelah pleading sempurna, pendaftar atau hakim arahkan pihak-pihak untuk menjalani pengurusan kes. Yang mana dalam pengurusan kes disebut di hadapan pendaftar atau hakim. Semasa pengurusan kes, pihak-pihak perlu lengkapkan fakta-fakta yang dipersetujui, fakta-fakta yang tidak dipersetujui, isu-isu yang perlu dibicarakan, ikatan dokumen dan penyata keterangan. Kebiasaannya fakta-fakta yang dipersetujui, fakta-fakta yang tidak dipersetujui, isu-isu yang perlu dibicarakan, ikatan dokumen dan penyata keterangan ini dimulakan dulu oleh peguam plaintiff berkenaan dengan fakta-fakta yang dipersetujui dan fakta-fakta yang tidak dipersetujui, isu-isu yang perlu dibicarakan. Peguam plaintiff akan sediakan dulu draft dan akan serahkan kepada peguam defendant untuk diteliti, disemak dan dipinda jika sekiranya ada. Setelah selesai penelitian dan semakan daripada peguam defendant akan luluskan dan serahkan semula kepada peguam plaintiff. Maka peguam plaintiff akan filekan dokumen-dokumen ini di mahkamah. Berkenaan dengan ikatan dokumen, kebiasaannya plaintiff yang terlebih dahulu kemukakan ikatan dokumen juga dengan penyata keterangan plaintiff. Baik. Setelah selesai pengurusan kes, mahkamah akan tetapkan tarikh bicara. Sebelum bermulanya bicara, apakah yang perlu dilakukan oleh peguam? Pertamanya, peguam hendaklah tetapkan perjumpaan dengan anak guam. Dan dalam perjumpaan tersebut, peguam biasanya lakukan perbincangan dengan anak guam tentang fakta kes dan isu-isu yang berkaitan. Dan peguam juga dikehendaki melakukan analisa dan cadangkan strategi untuk buktikan kes bagi meyakinkan mahkamah dengan anak guam. Biasanya peguam juga akan berbincang dengan anak guam tentang saksi-saksi yang boleh memberi keterangan di mahkamah dan pastikan saksi yang hadir tersebut boleh menyokong kes. Baik. Setelah tibanya hari perbicaraan, apa yang berlaku pada hari perbicaraan ataupun apa yang perlu kita lakukan? Pertamanya, kita naklah semak senarai kes dengan pembantu mahkamah ataupun kalau di mahkamah kebiasaannya ada sediakan senarai kes pada hari tersebut.
Kemudian kita perlu semak kehadiran anak guam, dan jika sekiranya pada tarikh tersebut ada saksi, maka kita juga perlu semak kehadiran saksi. Baik. Dan kita juga perlu memastikan anak guam dan semua saksi bersedia. Dan pada masa perbicaraan, kita perlu memberikan sepenuh tumpuan dan perhatian kepada perbicaraan dan perlu peka dan berfikiran kritis. Baik. Sebelum kita memulakan perbicaraan, ada kenyataan pembukaan yang perlu dilakukan. Kebiasaannya kenyataan pembukaan ini dibuat oleh peguam plaintiff. Sebab peguam plaintiff yang memulakan kes, maka kalau ikut urutan atau susunan ucapan, peguam plaintiff lah yang perlu membuat kenyataan pembukaan. Kita boleh tengok contoh dalam slide ini bagaimana skrip ataupun cara-cara kenyataan pembukaan dibuat. Saya rasa saya tak perlu nak baca skrip. Anda semua boleh baca daripada slide ini. Baik. Okey. Apabila perbicaraan bermula, siapakah yang memulakan perbicaraan? Macam sebagaimana yang saya bagi tahu tadi, plaintiff lah yang plaintiff lah orang yang perlu memulakan perbicaraan dengan membuka kes. Apabila plaintiff telah mengemukakan semua keterangan bagi kesnya, hakim hendaklah memanggil defendant untuk mengemukakan keterangan bagi menjawab tuntutan plaintiff. Maknanya, bicara mula-mula dimulakan dengan keterangan plaintiff dan keterangan saksi plaintiff. Selepas habis kes plaintiff, maka hakim hendaklah memanggil defendant untuk beri keterangan dan juga saksi defendant untuk memberi keterangan bagi menjawab kepada tuntutan pihak plaintiff. Baik. Apakah proses-proses yang berlaku dalam perbicaraan? Dalam perbicaraan, biasanya kita melibatkan 3 jenis pemeriksaan. Pertama, pemeriksaan utama. Pemeriksaan utama ini selalunya dibuat oleh peguam plaintiff sendiri. Kemudiannya, selesai pemeriksaan utama, diteruskan pula dengan pemeriksaan balas. Pemeriksaan balas ini biasanya dibuat oleh peguam defendant jika yang memberikan keterangan itu adalah pihak plaintiff. Setelah selesai pemeriksaan balas di pihak lawan, peguam plaintiff ataupun peguam defendant akan membuat pemeriksaan semula. Baik. Apakah yang dimaksudkan dengan pemeriksaan utama? Pemeriksaan utama dilakukan oleh peguam plaintiff dan atau peguam defendant dengan memanggil plaintiff dan saksi, atau defendant dan saksi defendant untuk memberikan keterangan. Peguam perlu ingatkan saksi supaya menjawab hanya soalan yang ditanya sahaja, dan soalan yang ditanya tersebut perlu dijawab dengan jelas. Apabila menjawab pada persoalan, pihak-pihak hendaklah menghala ke arah hakim. Jangan terlalu perlahan dan jangan terlalu laju ketika memberi keterangan. Baik. Apa itu pemeriksaan balas? Pemeriksaan balas kebiasaannya dilakukan oleh peguam syar'i pihak lawan bagi memastikan ataupun bagi tujuan menggugat keterangan plaintiff atau saksi. Biasanya soalan memerlukan 2 pilihan jawapan seperti ya atau tidak, setuju atau tidak, setuju, betul atau tidak. Baik. Apa itu pemeriksaan semula? Pada peringkat ini, peguam syar'i boleh menyoal semula anak guam atau saksi anak guam berhubung mana-mana soalan peguam syar'i pihak lawan bagi membetulkan semula keterangan yang telah diberikan oleh saksi. Jangan tanya, dalam kes ini pihak peguam tidak boleh membuat soalan ataupun menanyakan soalan yang baru atau soalan yang tidak ditanya semasa pemeriksaan balas.
Baik, setelah selesai pihak-pihak memberikan keterangan termasuk saksi-saksi, maka ia juga dinamakan sebagai pihak-pihak telah menutup kes masing-masing. Hakim boleh mengarahkan pihak-pihak untuk mengemukakan hujah bertulis dalam apa-apa bentuk dan dalam satu masa yang boleh diarahkan oleh hakim tersebut. Setelah plaintiff memfailkan hujahan dan menyerahkan hujahan kepada defendant, defendant perlu memfailkan hujahan balas dan menyerahkannya kepada plaintiff. Maknanya, apabila perbicaraan selesai, pihak-pihak telah pun menutup kes masing-masing, hakim boleh mengarahkan pihak-pihak untuk memfailkan hujahan bertulis. Dan sama ada hujahan tersebut, sekarang ni biasanya hakim akan arahkan sama ada penghujahan dibuat secara serentak ataupun penghujahan dimulakan dengan pihak plaintiff yang memfailkan penghujahan bertulis dan diserahkan kepada pihak defendant. Kemudiannya pihak defendant memfailkan penghujahan balas dan diserahkan kepada pihak plaintiff. Baik. Setelah selesainya pihak mengemukakan hujahan masing-masing sebagaimana yang diarahkan oleh mahkamah, mahkamah akan menetapkan satu tarikh baru untuk mahkamah memberikan keputusan ataupun membaca penghakiman. Di dalam membuat penghakiman, mahkamah akan merujuk, menilai dan mempertimbangkan semua keterangan saksi serta dokumen-dokumen di samping hujah-hujah yang dikemukakan oleh kedua-dua pihak. Baik. Selepas penghakiman dikeluarkan oleh mahkamah, jika sekiranya mana-mana pihak tidak berpuas hati dengan penghakiman atau keputusan yang diberikan oleh hakim, maka pihak yang tidak berpuas hati boleh membuat rayuan. Pihak yang terkilan atau yang tidak berpuas hati boleh merayu ke mahkamah yang lebih tinggi dalam masa 14 hari dari tarikh keputusan atau penghakiman yang diberikan. Maksudnya jika perbicaraan dibuat di mahkamah rendah dan keputusan telah dibuat, pihak-pihak yang terkilan di dalam penghakiman di mahkamah rendah boleh membuat rayuan di mahkamah tinggi. Jika sekiranya keputusan dibuat oleh mahkamah tinggi, maka rayuan boleh dibuat ke mahkamah rayuan. Saya rasa itu saja perkongsian saya untuk bahagian 1, iaitu berkenaan dengan pengenalan bagi perbicaraan. Terima kasih.